Welcome back to my channel. So kali ni kita bersama bertiga. Kita bertiga dengan Mak Ngah, iaitu catering kita orang. So sebelum kita orang bincang-bincang ni, kita nak bagi tahu dulu, jangan lupa untuk subscribe channel ni, like video ni dan share kepada kawan-kawan. Sebab apa? Inilah segmen yang paling penting sekali, sebab korang kena tahu, kena pandai dan bijak memilih untuk catering. Yes, catering. Majlis penting Mangah untuk makanan. Betul. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak cukup makanannya, kena pandai memilih lah, kan. Dan orang kata untuk kepada bakal-bakal pengantin, mungkin ada yang tak tahu preparation apa-apa, korang boleh check it out kita orang punya video-video yang sebelum ni, kan. Macam mana pilih hantaran, pelamin, wedding planner dan sebagainya. Dan macam yang Hazman kata, ni yang terpenting, makanan. Sebab apa Hazman? Sebab kan, bila orang nak datang sana bukan setakat nak tengok majlis kita. Perut dia orang mestilah nak diisi dengan kekenyangan yang lazat. Sebab satu lagi kita kena cari, cakap bukannya catering tu tak bagus dan lain-lain. Cuma kita nak dapatkan catering yang betul-betul orang cakap memenuhi ciri rasa. Yang bukannya ada setengah orang dia yelah mengambil kesempatan apa semua, kadang-kadang tak dapat, tak cukup kan, dia makanan tak cukup apa kan, yang orang inginkan dia tak buat kan, dia tak penuhi. Tapi kita percaya pada Mak Ngah, sebab kita dah rasa dah makanan masa food testing memang sedap. TikTok sedap. Yang jangan risaulah, korang jangan risaulah, taste aku memang betul-betul orang cakap sebab tu Azman ni memang betul-betul jenis makanan ni memang jenis cerewet. Maknanya tapi bila first time datang jumpa Mak Ngah masa tu, and then dia bagi test food kan, macam-macam jenis makanan, macam-macam jenis makanan. Alhamdulillah semua sekali tu memang marvelous. Hari tu Mak Ngah sediakan apa? Kita punya pelawak tu, ayam masak merah, ayam goreng berempah, kambing masala. Masa tu ada sambal udang, ada dalca, buah. Banyak dapat tak? Banyak. Daging masak hitam terung crispy. Nampak tak? Itu baru food testing kan? Itu baru food test. Jadi kita rasa sangat puas hati. Sebab tu kita memilih Mak Ngah. Yes. Tambah pula kita sendiri datang dekat tempat Mak Ngah, dan kita tengok memang tempat diorang memang teratur dan bersih, dan cara pembuatan tu memang kemas. Kita dah tengok satu persatu kan tempat diorang untuk buat preparation tu kan, memang so meyakinkan lagi lah untuk kita sendiri bila datang ni tengok. Sebab Azman, Tias yakin kebanyakan bakal pengantin dia masih cari kan, catering mana yang sesuai. Jadi kita nak tanya Mak Ngah lah kan. Mak Ngah dah berapa lama dalam bidang catering ni? Mak Ngah bermula dengan meniaga kantin masa umur 21. Sekarang Mak Ngah 57. Last kantin Mak Ngah buat di Westport tahun last 2011-2012 itulah. Tapi tahun 2000 tu Mak Ngah start buat full catering untuk wedding juga. Kita sekolah lagi tahun situ. Rendah. Tapi rasanya baru remaja dah kot untuk catering wedding ni. Dah lama dah tu. Patutlah makanan sedap-sedap. Dah tahu dah cukup rasa, memang tak ada masin, apa orang kata, sedap rasa. Sedap rasa lah. Tak tahu nak cakap. Tak ada benda yang terlebih. Jadi Mak Ngah macam mana tercetusnya idea buat Mak Ngah catering ni yang mula? Mulanya sebab kita sebenarnya minat, Mak Ngah minat benda yang cantik, deliver kat orang makan yang sedap. Bila orang kata sedap, dia terasa kepuasan kat hati kita lah. Itu yang puncanya lah. Yang lagi satu tu sebab minat dan membantu dalam pada tu, membantu yang bakal-bakal pengantin mencari
mencari apa ni catering. Betul. Macam kita orang lah mencari-cari dan akhirnya kita memilih Mak Ngah untuk 3 majlis kita. Apa Mak Ngah kita punya majlis kita buat nikah, malam berinai dan majlis besar. Okay. 3 majlis ni penting untuk kita orang. Jadi kita memang betul-betul pilih yang mengikut cita rasa kita lah. Jadi untuk malam apa orang kata henna night dia punya tema dia kan. Itu yang Mak Ngah nak tengok sangat. Jadi Mak Ngah buat makanan pun mengikut kita punya tema. Untuk akad nikah pun ada tema Arabia. Dan ada menu special juga nanti. Ya, betul kan. Jadi untuk resepsi pula Mak Ngah cerita sikit ada makanan-makanan macam mana. Untuk resepsi nanti kita ada nasi minyak, kita ada nasi putih, ada ayam nasi biryani. Lepas tu kita ada ayam masak merah, kita ada daging kambing masala. Kita ada daging masak hitam, acar buah, air, kuih-kuih, ada rojak mamak lagi. Rojak mamak. Tak sabar nak makan. Yang siapa rasa nak diet tak nak makan nasi tu makanlah rojak mamak kan. Tapi rasa macam kalau dia orang rasa sikit je makanan Mak Ngah tu mungkin dia orang akan tambah lagi tu. Saya tak tahu. Memang kalau kata cerita rasa Hazman tu percayalah ya. Jadi Mak Ngah selain daripada kita orang kan, Mak Ngah ada buat untuk selebriti lain tak? Mak Ngah pernah buat Ijatuk, dia punya pun boleh tahan jugalah dia punya jemputan, cara jemputan dia VIP ramai. Mak Ngah ambil bahagian untuk VIP lah untuk Isyatu hari tu. Majlis resepsi Isyatu. Dan Isyatu akan jadi pengacara kita pada malam itu Mak Ngah. Jadi pada lagi nanti mesti dia promo Mak Ngah lagi macam mana dia promo Mak Ngah kat kita orang. Okey. Ada kita tanya. Ada. Okey. Jadi Mak Ngah macam biasanya Mak Ngah jumpa bakal-bakal pengantin kan. Macam mana Mak Ngah berhadapan macam-macam perangai ke tak? Ya, macam-macam. Ada 100 pengantin, 100 perangai. Betul lah. Tapi Mak Ngah bagi Mak Ngah angka itu memang itu hari bersejarah diorang. Diorang nak buat yang terbaik. Mak Ngah pun insyaAllah deliver yang terbaik. Apa pun kita sebenarnya kena serah kat Allah. Mak Ngah memang nak buat yang terbaik. Mak Ngah rasa bila family rasa seronok, pengantin rasa seronok, kita pun hilang rasa penat buat persediaan awal semua tu. Rasa tak sabar nak makan ni. Biasanya kan Mak Ngah kan selain daripada majlis perkahwinan, apa lagi jenis catering yang Mak Ngah buat? Mak Ngah buat untuk korporat juga, Mak Ngah buat untuk kerajaan juga. Ada beberapa jabatan kerajaan yang Mak Ngah sertai makanan lah gitu dengan korporat. Mak Ngah buat dinner korporat. Macam annual dinner annual dinner. Kalau raya open house. Open house. Buka puasa. Apa lagi? Meeting kecil-kecil pun kita layan je lah. Jadi maknanya kepada sesiapa yang tengah cari catering, bukan saja untuk perkahwinan. Jadi siapa-siapa yang perlukan untuk open house apa semua macam Mak Ngah kata tadi, boleh check it out Mak Ngah punya IG. Ada semua detail-detail dekat bawah ni. Korang boleh tengok kan apa dia punya list tu, ada banyak macam-macam. Harga sangat berpatut. Yes, yang tu yang paling best. Jangan risau, sedap. Yang penting jangan risau, sedap tu memang sedap. Jangan risau sebab Azman, korang kena tahu cerewetnya Azman bila buat makan ni. Azman memang seorang yang particular bila makan, rasa tu memang kena ada. Azman jenis macam Mak Ngah tak Azman jenis kalau pergilah tempat kedai makan ceruk mana sekalipun, tak kira tempat tu pedalaman ke ataupun tempat tu yang macam kau busy ataupun macam selekeh tempat tu, tapi tempat tu bersih, makan dia sedap, murah, Azman pergi. Walaupun kalau mahal, walaupun jauh sekalipun Azman tetap pergi sebab Azman memang jenis makan rasa je rasa. Saya seorang berasa memang sampai sanggup daripada KL sampai ke Teluk Paling Garang. Semata-mata nak makan seafood dekat sana kan. Yang Azman rasa dekat sana banyak-banyak seafood, Azman pergi situ paling sedap, situ je Azman akan pergi. Sebab masa mula-mula nak bawa Hazman jumpa Mak Ngah, kita pun nervous juga sebab dia ni lain macam sikit kan bawa makan. Tapi tak sangka bila jumpa Mak Ngah, rasa makanan Mak Ngah untuk pertama kali tu, Hazman dah jatuh cinta. Alhamdulillah lah. Dia tak rasa yang
ada setengah catering dia akan masak berat, rasa macam berat kita nak makan tu, rasa macam terlalu cepat nak ni kan, dia rasa macam tak selesa, manis sangat ke apa yang rasa dia. Kalau yang bila Azman test yang Angah punya test food itu, alhamdulillah berpuas hati ya. Dia rasa macam masuk lah, macam makanan nak masuk. Sebab dia macam ni tau, sebelum kita nak jamu orang, mestilah kita nak rasa dulu kan, betul tak? Kita nak rasa, nak biar tetamu kita rasa macam mana yang kita rasa. Puas hati tu. Sebab Azman sebenarnya risau juga. Yelah, malulah ni kan kahwin first and last dalam hidup, takkan aku juga ada bukti. First and last. So kita bagi Azman, bila kita nak serve orang, biar betul-betul all out kan, biar diorang betul-betul all out, biar betul-betul all out, and diorang puas hati datang, datang dengan perasaan suka, balik dengan perasaan gembira. Macam tu. So dia tak adalah orang cakap, yelah orang tahulah mana sekarang ni macam-macam. Ramai sangat orang ni suka membawa semua kan. Jadi habis dia carut di kita. Dia carut di kita nanti kan risau juga aku. Tapi dia datang pun orang-orang bukan yang biasa. So bila Azman dah jumpa Mak Ngah, dah test semua, alhamdulillah Azman rasa Mak Ngah lah choice yang paling tepat lah. Tu kita terus ambil lock 3 kali majlis. Nasib baik Mak Ngah ni tengah waktu ada orang kata free time sebab kalau korang nak booking Mak Ngah, kena booking awal. Betul. Sebab kalau booking lewat sorry kan, sebab dan Mak Ngah pun takkan ambil satu hari tu sampai banyak-banyak, paling banyak pun 3 job lah. Mak Ngah lebih suka jaga kualiti, lepas tu kita nak orang puas hati, kena masak dengan hati yang ikhlas. Dia ikhlas, masakan pun akan jadi sedap lah. Okay, so cakap pasal makanan, taste Azman, so serve untuk orang, apa masakan orang cakap masakan gila lah daripada Mak Ngah? Sebenarnya kalau gila Mak Ngah, daging salai masak lemak cili api dengan asam pedas. Itu Mak Ngah lah. Rasanya dia orang pun terliur lah. Itu memang confirm habis lah, InsyaAllah. Sebenarnya daging salai, kalau kami Pilihan ada beberapa daging salai lah kita pakai. Negeri Sembilan Mak Ngah. Bapak 9. Patut kan, memang gila lah tu. Mak orang Melaka sebagai asal pedas pun gila kita orang. Betul-betul dua-dua orang kata negeri punya trademark tu ya. Kadang-kadang kita ada taruh bimbing dekat daging salai, taruh pucuk ubi ke, taruh ubi kentang. Dan banyak orang makan ubi kentang, tapi kalau kami kat kampung sendiri, kami akan taruh pucuk ubi. Ini memang betul resepi daripada keluarga ke macam mana? Resepi Wan. Wan memang Wan Mak Ngah sendiri. Jadi orang kata macam kita rasa makanan dekat kampung kita sendiri lah. Bukan macam makan dekat kedai. Macam orang buat rewang kan. Zaman-zaman dulu Mak Ngah, orang kan sebab pasal rewang, dulu orang buat majlis rewang. Jadi apa perbezaan dengan buat catering? Rewang ni sebenarnya sebenarnya kalau betul-betul rewang, kita catering kita punya kuantiti jumlah berapa tu kan. Tapi bila rewang tukang masak kan cakap beli banyak ni. Kadang-kadang bila ada masa makanan bahan tu lebih. Contohnya macam beras lebih, minyak lebih, bawang lebih. Jadi membazir lah gitu. Lepas tu pembaziran zaman sekarang ni susah nak cari orang yang nak tolong kat dapur. Tak payah kalau dapur lah, tak payahlah, majlis pun susah nak cari. Untuk jadi kita orang panggil pramusaji. Pramusaji pun sekarang bukannya senang nak cari. Jadi Mak Ngah ada sediakan pramusaji sekali. Jadi jangan risau, maknanya kalau korang ambil khidmat daripada Mak Ngah Catering, insya-Allah ada pramusaji untuk majlis. Dan jangan risau, harga sangat berpatutan macam kita katakan tadi. Confirm berpatutan. Korang tak perlu risau lah. Dengan taste Azman jangan risau lah. Kita sebab itulah Azman buat video ni bukannya untuk Azman seorang, selain untuk memudahkan korang semua, senang nak cari, so tak perlu pening cakap macam mana kita nak cari ni, macam mana kita nak cari tu, sampai berulang-ulang pergi tempat yang lain-lain, tempat sama. Dah rasa dulu kan kadang-kadang ada orang kata pergi test food test ni pun ada orang macam tak puas hati. Dia pergi lagi kan. So bila Azman buat video ni,
untuk memudahkan korang semua juga untuk cari orang cakap catering yang mana yang bagus. Kebetulan memang Mak Ngah bukannya buat untuk area kat sini saja. Mak Ngah buat juga sampai ke Seremban, Melaka. Ada juga. Maknanya bukan di Kuala Lumpur saja. Ada sampai paling jauh kat Melaka dekat Jasin. Paling kalau jauh ke arah ke utara Tanjung Malik. Mana sampai masih lagi ke kalau Perak ada tu. korang yang berada di sekitar kawasan itu boleh sekitar 500 km dari apa dia punya circle tu. Ataupun senang cerita tanyalah sendiri Mak Ngah. Boleh check it out. Tanya sendiri apa yang Mak Ngah sediakan, nak detail lebih lanjut. Mungkin ada yang tak sempat kita nak cerita di sini kan. Betul. Satu lagi Mak Ngah kan, biasanya buat majlis, jangan cakap majlis kahwin je lah. Semua jenis event orang takut makanan tak cukup. Jadi macam mana sebenarnya cara nak guide jugalah bakal pengantin dekat luar sana ataupun orang yang nak buat event, nak kira betul-betul untuk makanan tu. Adakah contoh kalau kita jemput 1,000 orang kita jemput, ataupun kita cakap makanan untuk 1,000 tapi macam mana cara dia yang terbaik? Mak Ngah selalu akan tanya anak sulung, anak nombor apa. Sebab anak sulung dengan anak last atau anak seorang, dia punya jemputan dia 95% akan sampai. Lagi satu, Mak Ngah akan cakap, Mak Ngah showkan kalau jemputan 1,000 kad boleh keluar 350. Kalau jemputan 1,000 kad boleh keluar 350. Sebab sekarang kena kali 3, dan kita juga ada WhatsApp, ada macam-macam media sekarang. Digital maksudnya. Digital, Sebab ada yang masalah bila masuk dekat grup tu kita tak dapat nak detect. Betul. Kita tak tahu satu grup, dalam grup tu ada berapa ramai grup. Orang kata beratus, berpuluh, tapi kebanyakan beratus kalau grup. Maknanya catering dengan jemputan invitation tu ada kena mengena. Dia ada link kat situ kan. Itu semua main peranan. Kita kena sama-sama jujur lah sebenarnya. Jadi yang terbaik buat kiraan yang betul-betul kerjasama daripada pihak keluarga juga. Mana yang RSVP tu memang kena sebenarnya sangat bagus RSVP tu. Sangat bagus. Tapi Mak Ngah, ada juga certain orang kan dia macam kenapa nak kena RSVP? Benda tu masih lagi tak meluas dekat Malaysia ni. Ada orang yang faham, dia terus RSVP dia bukannya reservation, dia mengatakan yang kita datang. Betul. Tapi macam mana nak berhadapan dengan orang-orang yang macam ni? Kebanyakan orang Melayu bukan separuh rasanya, yang separuh lagi dia orang dah faham, dia orang akan terus cakap. Separuh lagi tak faham, dia kata macam nak jemput tapi macam tak ikhlas. Orang akan cakap gitu. Sebenarnya itu penting bagi pihak keluarga pengantin untuk diorang pun tak nak rasa malu, tak nak rasa apa. Sangat penting sebenarnya. Sebab yang kena kata kita juga nanti. Betul. Tapi sebenarnya bukannya kita gedekut nak makanan. For me ataupun mungkin Hazman juga, kita nak betul-betul kualiti, nak bagi dekat orang biar semua dapat makan. Jadi kita tak nak bazir. Hazman jenis tak boleh tak suka membazir sebenarnya. Kalau Hazman makan confirm licin satu pinggan. So kalau mana kita tak nak orang cakap terlalu lebih banyak. Kalau cukup-cukup ataupun orang terlebih, kita boleh tambah. Kita masih lagi ada masa untuk menambah untuk side dish lain kan. Tapi bila benda tu tak cukup, bila benda terlalu banyak lebih, jadi benda tu dah menjadi pembaziran. So yang itulah Azman rasa bagi Azman sebenarnya bagus RSVP ni. Sangat sebab bagus. Untuk catering kita membantu tanda arah kami juga sebenarnya. Jadi orang yang dah jawab tu terima kasih sangat-sangat sebab korang bagi kerjasama pada kami untuk bagi kira. Sebab sangat penting tu. Ya, sangat penting. Kita pun tak naklah ada pembaziran, dan orang cakap kalau tak cukup ada penambahan. Kita boleh buat benda tu, kita yang buat majlis tu. So kita boleh alter macam mana kalau benda tak cukup. Tapi kalau benda dah terlalu berlebih, kat mana kita nak yelah, dia nak simpan benda tu kan. Lebih dan takut kurang juga. Kalau diorang tak datang, kita dah buat LP, diorang tak jawab, kita pun tak tahu mana dia datang. Kita pun tak tahu. Jadi kalau orang yang cakap maaf tak dapat datang, jadi kita boleh jemput orang lain. Kita kasih laluan ke orang lain. Betul. Jadi harap korang semua kan kena bagi tahu kerjasama. Korang kena bagi kerjasama, dan korang juga bila korang nak menghadapi situasi perkahwinan ni, korang pun memang kena bagi tahu benda-benda macam ni. Sebab kalau RSVP ni memang orang cakap bila dah buat dekat dewan, buat dekat something tempat yang khas,
So memang kalau boleh wajibkan ada RSVP. Sebab kalau kat rumah lain. Kalau kat kalau cakap rumah tu rewang, orang akan keluar masuk, siapa-siapa jiran-jiran sebelah pun ada. Kalau ada terlebih kita boleh bungkus bagi kat sana. Kalau kita duduk satu dewan ni, yelah takkanlah nak meja, makan makanannya untuk sitting. Untuk sitting. Jadi benda tu terhad. So bila kita dah dapat RSVP berapa yang akan datang, berapa yang tak jadi datang, so kita boleh tahu sebanyak ini yang tak jadi ataupun terlebih sebanyak ini, memang yang ni memang dia nak sangat semua nak hadir. So kita dah tahu kita boleh order lebih lagi. Kalau benda ni tak cukup, kita boleh tambah cari orang lain, bagi ruang untuk tak apa Mak Ngah, tak apa Azman. Orang yang cakap macam tu, macam buat apa nak RSVP semua ni kan? Belum majlis dia lagi, belum majlis anak dia lagi kan. Masa majlis anak dia ataupun majlis dia, baru dia tahu yang pentingnya RSVP ni. Betul, sangat penting. Tak nak pembaziran, tak cukup. Sebab itu RSVP itu penting walaupun dia buffet. Walaupun dia buffet. Sebab kita boleh buat anggaran bila kata Alvin ni, kita pun bagi pihak catering kita akan ada lebih sikit, mana tahu ada yang bawa anak ke, sebab kita buffet. Kecuali kita buat sitting, itu lain. Sebab macam family, tentu kita akan jemput satu family dan keluarga. Kalau macam kita jemput rakan-rakan, biasanya dan suami ataupun dan isteri. Tapi ada juga Mak Ngah yang datang, kita jemput suami isteri datang dengan family. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang macam tu? Maknanya kita terima lah, kita terima je lah, sebab dia dah tetamu kita, tetamu pun bawa rezeki kat kita. Kita terima, kita berdoa InsyaAllah bila kita ikhlas terima dia, InsyaAllah makanan kita cukup. InsyaAllah. Maknanya apa-apa pun pokoknya kita kena ikhlas. Memang niat untuk menjamu tetamu. Memang penting RSVP. Kita boleh anggaran. Sebenarnya kita bukan apa, kita dapat anggaran. Walaupun kita buffet, kita bukan kena ikut. Tak, kita dapat anggaran tetamu kita. Bila kita tahu, lepas ni orang ni mesti akan bawa anak sebab anak dia kecil. Anggaran tu lah kita boleh dapat anggaran sebenarnya. Jadi maknanya yang paling penting yang Tias belajar lah kan, kita kena buat senarai dulu. Bila dah ada senarai nama, orang ni tak jawab, kita jemput orang lain. Kalau orang ni dah jawab, maknanya kita dah tak boleh nak jemput orang-orang yang sekian macam tu. Itu guide untuk kepada bakal pengantin yang rusing. Macam mana? Risau kan? Itu memang masalah semua. Sebenarnya semua mengalami masalah yang sama, walaupun dia dah kahwin anak 2-3 kali, tapi sebenarnya dia akan mengalami takut tak cukup, takut orang datang, takut orang datang. Sebut pasal cukup tak cukup ni Mak Ngah kan, saya nak tanya juga. Saya rasa soalan yang sama bakal pengantin yang akan tanya dengan Mak Ngah. Macam mana Mak Ngah nak menghadapi keadaan yang mungkin bakal terjadi macam tu? Kita tak nak doa kat majlis kita, maksudnya nak tanya pengalaman Mak Ngah yang sebelum ni. Mak Ngah tak pernah ada lagi pengalaman makanan tak cukup. Alhamdulillah ya Allah. Makanan habis, makanan cukup ngam pernah ada. Tapi kita akan bincang dengan family. Kalau kita tengok memang tetamu dia ramai, kita tanya betul tetamu tu dah datang sampai berapa persen. Mana kita akan kontrol pada lauk lah. Lepas tu baru kita, misal contohnya Tias punya lauk ni memang Tias sebenarnya banyak lauk. Kita akan cakap dengan family, kita turunkan satu lauk, kita turun. Itu bila makanan tu apa, kita keluarkan lauk yang apa tu. Kita kena kontrol macam tu. Sebenarnya bukan kontrol sangat sebenarnya. Kita tak kontrol. Cuma sebab kita tahu budaya orang kita ni makan ambil banyak-banyak. Dan sekali duduk dah tersampah juga yang saya nampak. Kebanyakan benar Ngah masak. Sebab kita bukannya, itulah macam cakap, kita biarlah berpada-pada kan. Janganlah sampai nak makan tu ikut nafsu. Bukan tak nak bagi makan, makanlah sebanyak mana pun. Banyak orang cerita, tapi masalahnya pembaziran tu selalu berlaku. Masalah-masalah yang terjadi dekat majlis orang kan. Selalulah. Ini budaya ni. Selalulah. Kita kena cuba Azman tengok kan, bila pergi majlis nikah orang kahwin, atas meja mesti ada dia kan bawa lauk yang suku, satu pinggan lain. Nampak lagi yang tak sentuh tu, tapi orang dah tak ada dah. Orang dah mana macam Allah Rabbi, ni boleh pakai lagi. Bukannya kita cakap berkira, tapi membazir tu, nampak tak kat situ. At least kalau mana tahu ada orang terlebih, ada orang memang lapar tapi sanggup tahan ikat perut sikit, makan cukup sebab nak bagi kat orang lain, padahal dia boleh lagi makan banyak. Maknanya yelah, adalah pro dia tu untuk orang lain juga sebenarnya. Janganlah itulah budaya membazir memang sebenarnya konsep buffet ni kita ambil sikit dulu, kita rasa memang sedap, kita pergi boleh, jangan malu pergi tambah.
jangan terus ambil banyak tiba-tiba ada orang macam tu dia malu. Dia kita subjektif, makanan subjektif. Kadang-kadang suara orang cakap mak ngam sedap, ada suara orang mak ngam tak sedap. Ini subjektif kan makanan. Betul. Ambil dulu. Mak Ngam pernah tengok satu majlis tu dia orang ambil sikit dulu. Dia duduk. Mak Ngam tengok orang tu tak bangun. Dia sama dia, orang tu sama dia. Dia bangun, dia boleh bangun ambil. Mana sebenarnya itulah konsep buffet. Orang tak faham. Jangan orang malu tak untuk menambah. Takut malu tapi makanan nanti membazir. Alright. Okey Mak Ngah, biasanya kan untuk bakal pengantin kan, apa preparation dia kata, yalah kita nak bagi guideline juga pada diorang sama dengan masjid betul kan. Apa preparation lagi-lagi nak dekat majlis ni kan. Apa dia punya orang kata aturan-aturannya. Dia sebenarnya lagi kebanyakan orang lagi 6 bulan dah start, ada yang setahun pun dah start booking. Maksud yang cantiknya ada ni tu mama tengah interview. Tak apa. Apa tu? Maaf ya, dah buat iklan sekejap. Okey. Apa tu dia lagi 6 bulan. Lepas tu kita pilih baju, tengok baju, tengok apa. Lepas tu dalam masa boleh tengok dogi, cari dogi. Itu pun penting juga dogi tu. Lepas tu lagi 2 bulan atau 3 bulan kita dah start buatkan. Lagi sebulan kita akan perbincangan lanjut dulu. Biasanya makanan ni kita dah pergi ini lagi seminggu kita lagi seminggu bagi tahu sebenarnya seminggu ni lah yang kita jumpa apa majlis perjalanan majlis macam nak mana, berkedudukan VIP, apa jalanan atau cara Abang. Jadi maknanya kita tunggu hari majlis saja. Dan kita macam ni kita dah bincang pasal kedudukan majlis, kedudukan VIP, kedudukan pengantin. Dan request pula VIP apa? Request daripada VIP pun kita kena tanya betul. Takut dia orang makan tak nak pedas ke apa betul ke. Itu pun penting juga. Jadi maknanya kepada anda jangan takut-takut nak tanya dengan catering. Jadi kita boleh buat perbincangan untuk terbaik buat yang terbaik. Seminggu macam ni lah. Seminggu ni kita kami panggil perbincangan akhir. Perbincangan akhir. Inilah apa yang macam buat tadi, Tengku tu tak ada makan ni, kita apa yang tu kami take note, kita akan buat lah. Kita pun kena deliver terbaik. Kita pun nak pengantin dengan family semua rasa seronok, puas hati. Kita buat yang terbaik kita. Promo untuk Mak Ngah juga. Kepuasan Mak Ngah tu datang daripada klien tu kan. Ya betul. Jadi kita ada lagi beberapa minit untuk bercakap sebelum gelap kan, sebab kita pun pakai lighting daripada luar. Sifat elektrik. Jadi macam Mak Ngah sendiri kan kata bila Mak Ngah dah deliver orang puas hati kan, biasanya ada tak klien-klien yang sebelum tu dia panggil lagi untuk next ada. Mak Ngah pernah dapat untuk satu family ni anak nombor 1 je Mak Ngah tak buat sebab masa tu tak kena dia. Bila anak nombor 2 buat sampai anak nombor 5 semua Mak Ngah buat. Semua Mak Ngah buat. Alhamdulillah Jadi lepas ni kepada keluarga-keluarga kami ni sebab bongsu yang ni yang sulung kan sulung. Mak Ngah kata tadi majlis yang 95% orang datang sulung dengan bongsu 95%. Maknanya ramai lah yang akan datang. Nervous juga ni sengaja. Mak Ngah nervous tak? Nervous. Awak tak nervous. Mak Ngah artis kan. Awak tak nervous. Mak Ngah duduk-duduk. Nak kahwin ke anak. Yelah Mak Ngah kira masakan tu macam masakan anak je tau. Jadi pada korang yang datang majlis kami nanti, rasalah masakan air tangan Mak Ngah. InsyaAllah. So dah nak habis dah sebab kita pun dah gelap dah sebenarnya. Dah. Jadi kita ada quotation yang Mak Ngah dah sediakan. Jadi memang orang kata prosedur dengan Mak Ngah sangat senang. Jadi mula-mula dia akan bagikan quotation. Jadi daripada situ korang boleh bincang ikut bajet diorang betul macam bajet kita. Jadi korang jangan risau macam takut nak ditengok berapa orang packs yang korang jemput. Apa hal korang kontak dulu nombor kat bawah ni, kita dah bagi korang bincang. Boleh bincang, jangan risau. Maknanya Mak Ngah akan ikut kesesuaian daripada bajet. Ya betul. Pengantin. Betul. Jadi bila dah ada quotation ni nanti ceritalah dengan Mak Ngah macam mana pembayaran, berapa persen apa semua kan. Jadi Mak Ngah kita nak ucapkan terima kasih sebab Mak Ngah sudi bersama dengan kami untuk 3 majlis. 3 majlis ni alhamdulillah. Hena
akad dan majlis salin. Resepsi. So, macam mana Mak Ngah orang nak kontak Mak Ngah Catering ni? Boleh pergi IG Mak Ngah, Mak Ngah Catering, dengan Facebook Mak Ngah Catering juga. Boleh tengok kat bawah ni lah. So senang cerita, nak tahu lebih lanjut lagi, boleh jumpa Mak Ngah sendiri dekat Kelang. Okay. Kalau siapa yang ada berkaitan dengan Kelang ni, datang walk in je. Macam je. Buat appointment dulu. Okay, terima kasih Mak Ngah sekali lagi. InsyaAllah kita orang pun tak sabar nak makan makanan Mak Ngah pada malam itu. Doakan semoga dipermudahkan lah. Sama-sama kita teamwork. Ya, betul. So kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ni, like video ni dan share kepada kawan-kawan korang, sebab bakal-bakal pengantin yang tengah cari catering, inilah catering yang kita orang pilih, yang kita orang memang recommend. Thank you. Bye-bye. Bye.